Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rashidin bin Ismail selaku wakil di Pejabat Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar, dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rustia Minggu Mesra Siswa UNIZA kerana menjemput pihak Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar untuk memberi taklimat berkenaan Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Pertamanya, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada adik-adik semua kerana berjaya melanjutkan pengajian di Universiti Sultan Zainal Abidin. Tahniah. Okey. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mengenal dengan lebih dekat mengenai Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Kita tinjau kembali sejarah penubuhan Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Ia telah bermula lebih kurang 40 tahun yang dahulu. 40 tahun yang lalu, UNIZA sebelum ini dikenali sebagai Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, iaitu KUZA, dan kami dikenali sebagai unit asrama di bawah silaan hal ehwal pelajar. KUZA telah dinaik taraf kepada sebuah universiti awam pada tahun 2006 kepada Universiti Darul Iman Malaysia, iaitu UDM, dan kami pula dikenali sebagai unit perumahan dan kebajikan pelajar. Dan pada tahun 2010 UDM telah ditukarkan kepada Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA sehingga sekarang. Kemudian pada tahun 2013 unit perumahan dan kebajikan pelajar telah bertukar kepada Pejabat Kolej Kediaman, dan pada tahun 2019 sehingga sekarang dalam memantapkan pengurusan pentadbiran pelajar, Pejabat Kolej Kediaman dan Pusat Kesihatan Pelajar telah digabungkan oleh pihak pengurusan menjadi sebuah pusat tanggungjawab yang dikenali sebagai Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Okey, seterusnya mari kita lihat matlamat penubuhan Pejabat Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Ia adalah untuk membantu pihak universiti untuk melahirkan mahasiswa yang holistik, maka diwujudkan 7 matlamat penubuhan Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Yang pertama, merancang dan menyediakan kemudahan penginapan atau tempat tinggal yang selesa, kondusif dan selamat. Kedua, memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar terjamin sepanjang mereka berada di Kolej Kediaman. Ketiga, menyediakan ruang, kemudahan dan bantuan pembelajaran yang baik. Keempat, melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan modal insan secara lengkap dan bersepadu. Kelima, menyediakan kemudahan prasarana, komunikasi, rekreasi dan sukan. Keenam, merancang kemudahan kesihatan kepada pelajar. Dan ketujuh, merancang aktiviti peningkatan tahap kesihatan pelajar. Seterusnya, sedikit pengenalan kepada barisan pengurusan di Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Dengan singkatan, Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar adalah KKKP. KKKP diketuai oleh pengarah iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Syafiee bin Hamzah dan Dr. Yusmina binti Muhammad Yusof sebagai timbalan pengarah bahagian kesihatan pelajar. Secara keseluruhannya, barisan pengurusan Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar adalah seramai 11 orang, 7 orang di Pejabat Kolej Kediaman dan 4 orang di Pusat Kesihatan Pelajar. InsyaAllah adik-adik semua boleh mengenali dan berurusan dengan mereka bila berada di kampus nanti. Okey, untuk makluman adik-adik, sedikit maklumat staf di Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Pihak Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar
mempunyai kekuatan seramai 60 orang staf yang merangkumi 3 kampus, iaitu kampus Kombada, kampus Perubatan dan kampus Besut, yang mana 37 orang di Kolej Kediaman dan 23 orang di Pusat Kesihatan Pelajar. Okey, seterusnya kita berkongsi maklumat berkenaan Kolej Kediaman di UNIZA. Okey. Terdapat 5 penempatan Kolej Kediaman di UNIZA, iaitu Kolej Kediaman A, B, C di kampus Kombada dan Kolej Kediaman D di kampus Perubatan yang disediakan untuk pelajar perubatan, Kolej Kediaman E di kampus Besut. Okey, sedikit maklumat lanjut berkenaan Kolej Kediaman. Terdapat 32 blok Kolej Kediaman untuk kemudahan pelajar, sebanyak 25 blok di kampus Kombada, 2 blok di kampus Perubatan dan 5 blok di kampus Besut, yang boleh menampung untuk adik-adik semua seramai 5,474 orang pelajar dalam satu-satu masa. Dan keutamaan penempatan ini diberikan kepada pelajar baharu semester 1, iaitu disediakan untuk adik-adik semua. Okey, nisbah pada agihan blok ini adalah 3-2, yang mana 17 blok untuk perempuan, 11 blok untuk pelajar lelaki. Selain daripada itu, UNIZA juga menyediakan kafeteria untuk kemudahan pelajar ataupun penghuni di Kolej Kediaman. Terdapat 23 kafeteria keseluruhannya, 13 di kampus Kombada, 1 di kampus Perubatan dan 9 di kampus Besut. Okey, terdapat 7 buah surau yang disediakan untuk kemudahan semua, iaitu terdapat 4 di kampus Kombada, 1 di kampus Perubatan dan 2 di kampus Besut. Okey, lain-lain kemudahan seperti mana paparan adik boleh lihat, seperti kemudahan Wi-Fi yang disediakan kepada adik-adik di Kolej Kediaman, kemudahan OKU bagi kepada pelajar OKU, kemudahan ATM, kemudahan dobi layan diri, kafeteria, gymnasium dan sebagainya. InsyaAllah kemudahan-kemudahan lain adik akan dapati jika adik-adik berpeluang untuk datang ke Kolej Kediaman nanti. Okey, sedikit berkenaan Pusat Kesihatan Pelajar. Terdapat 8 khidmatan perubatan kepada pelajar, iaitu rawatan harian kepada pelajar, medical check-up kepada pelajar, rawatan kecemasan dan khidmatan ambulans kepada pelajar, khidmat farmasi dan makmal perubatan, khidmat wad sementara iaitu sick bay, pemeriksaan elektrokardiogram, perkhidmatan kaunseling dan merujuk kes tertentu kepada hospital berdekatan. Okey, seterusnya kita lihat kepada definisi kecemasan jika berlaku di Kolej Kediaman. Okey, adik-adik boleh dapatkan kemudahan. Adik-adik boleh menghubungi Pusat Kesihatan Pelajar jika berlaku apa-apa kecemasan. Terdapat 8 jenis kecemasan yang boleh diambil kira di sini, ialah 1. Kemalangan ataupun kecederaan, susah bernafas, pendarahan yang banyak, tidak sedarkan diri, serangan sawan, sakit perut yang teruk, sakit dada, kelapan, keadaan pesakit yang mengganggu keteraman dan membahayakan diri dan orang lain. Okey, operasi Pusat Kesihatan Pelajar ni
adalah daripada Ahad hingga Khamis, dan waktu operasinya adalah daripada 8 pagi sehinggalah 10 malam. Seperti mana tertera, adik-adik boleh mendapatkan nombor telefon untuk dihubungi. Okey, untuk talimat lanjut, pihak Pusat Kesihatan dan Pelajar akan mengadakan sesi khas untuk adik-adik semua berkaitan pejabat Pusat Kesihatan Pelajar. Okey, seterusnya pengenalan kepada pengetua Kolej Kediaman. Seperti mana saya maklum tadi, pihak mereka pengetua adalah pengurusan tertinggi di Kolej Kediaman. Terdapat 2 orang pengetua yang akan membantu adik-adik dalam pengurusan aktiviti di Kolej Kediaman, iaitu Profesor Madya Dr. Anas bin Muhammad Yunus dan Profesor Madya Dr. Zul Asham bin Abdul Halim. Okey, seterusnya pengenalan kepada fellow Kolej Kediaman. Terdapat 14 orang fellow Kolej Kediaman di mana akan membantu pengetua di Kolej Kediaman dalam urusan-urusan rasmi di Kolej Kediaman. Okey, fellow-fellow ini akan disedia oleh pengetua Kolej Kediaman. Terdapat 8 orang fellow lelaki, 6 orang fellow perempuan lah. Di Kolej Kediaman, fellow-fellow ini dibahagikan kepada 5 kategori lah. Terdapat 8 orang fellow di kampus Gemadak, 2 orang di kampus Besut, 3 orang di kampus 2 orang di kampus Perbatang, 3 orang di kampus Besut dan 1 orang fellow luar kampus. Waktu bertugas pula adalah selepas waktu pejabat. Jika pelajar-pelajar mempunyai masalah, kecemasan ataupun bantuan yang diperlukan, bolehlah adik-adik menghubungi fellow-fellow ini. Fellow diketuai oleh Encik Muhammad Fazan bin Anwar. Okey, seterusnya pengenalan kepada Majlis Kolej Kediaman. Majlis Kolej Kediaman ini adalah satu badan yang ditubuhkan untuk melaksanakan aktiviti pelajar di Kolej Kediaman, sama ada di Kolej Kediaman maupun di luar Kolej Kediaman lah. Ia ditubuhkan pada tahun 2011 dan dianggotai oleh seramai 45 orang lah. Setiap sesi akademik mewakili 5 buah Kolej Kediaman. Setiap Kolej Kediaman dianggotai oleh 9 orang lah. Okey. Fungsi mereka adalah melaksanakan ataupun menganjurkan program-program di dalam kampus ataupun di luar kampus di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Okey, untuk makluman adik-adik lah, 4 orang bekas ahli Majlis Kolej Kediaman telah diiktiraf di peringkat kebangsaan dalam memantapkan urus takbir Majlis Kolej Kediaman. Seorang ahli Majlis Kolej Kediaman itu saudara Sazwan, tak silap saya, telah memenangi anugerah tokoh siswa peringkat kebangsaan. Okey, ini adalah statistik aktiviti tahunan Majlis Kolej Kediaman. Jadi boleh lihatlah statistik sekarang ni peningkatan dari setahun ke tahun, dan cuma daripada tahun 2020 sehinggalah sekarang aktiviti agak berkurangan disebabkan oleh adik-adik sedia maklum kita telah dilanda oleh pandemik COVID-19. Dan insya-Allah pihak Majlis Kolej Kediaman dengan bantuan pengetua dan juga fellow Kolej Kediaman ada menganjurkan program-program tertentu secara atas talian. Okey, inilah sedikit rangkuman aktiviti anjuran Majlis Kolej Kediaman. Yang biasanya aktiviti ini disediakan aktiviti yang berimpak tinggi lah untuk memastikan pelajar mempunyai ilmu yang baru
dalam mengurus takdir sesuatu organisasi ataupun aktiviti. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem e-aduan Kolej Kediaman. Okey, setelah adik-adik semua berada di Kolej Kediaman, mungkin akan berlaku sedikit sebanyak masalah-masalah di Kolej Kediaman ataupun di bilik pelajar lah. Adik-adik boleh membuat aduan melalui sistem e-aduan secara atas talian. InsyaAllah segala kerosakan yang diadukan kepada kami akan selesaikan dengan secepat mungkin. Okey, setelah adik berdaftar di universiti, adik-adik akan diberikan satu portal pelajar untuk adik-adik. Portal pelajar ini adalah di mana adik-adik boleh layari untuk membuat aduan di Kolej Kediaman, iaitu adik-adik buat e-aduan Kolej Kediaman dengan memilih apa aduan-aduan yang adik rasakan sesuai, seperti memilih kategori kerosakan, pilih jenis aduan, pilih lokasi dan nyatakan nombor bilik dan jenis kerosakan. InsyaAllah pihak selenggaraan di Kolej Kediaman akan membantu menyelesaikan masalah adik-adik. Okey, selanjutnya kita pergi kepada peraturan Kolej Kediaman. Sebagaimana adik maklumlah, mana-mana tempat seperti di asrama ataupun di rumah, kita tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Okey, seperti mana juga di Kolej Kediaman Nizam, peraturan-peraturan adalah untuk peraturan-peraturan ini diadakan adalah untuk memastikan adik-adik semua berada dalam keadaan baik di Kolej Kediaman. Okey, dalam terdapat berbagai bentuk peraturan yang terdapat di Kolej Kediaman, dan mana-mana pelajar yang sedikit alpa mungkin terlanggar, maksud saya peraturan-peraturan yang ditetapkan. Okey, peraturan ini jika tidak dipatuhi, denda maksima akan dikenakan kepada adik-adik. Dan jika peraturan itu boleh dikatakan agak boleh mengancam keselamatan nilai pendaftaran penginapan pelajar, boleh dibatalkan. Seterusnya boleh juga dikenakan tata tertib universiti. Peraturan-peraturan ini adik boleh dapatkan dalam laman web Kolej Kediaman nanti. Okey, ini adalah kesalahan yang sering berulang di Kolej Kediaman lah. Seperti mana ada pelajar yang merokok, duanya mengabaikan kebersihan bilik, ketiga membuat perpindahan haram ataupun perpindahan tanpa izin. Pelajar tidak boleh sewenang-wenangnya membuka bilik di antara satu sama lain walaupun suka sama suka. Ia perlu mendapat keizinan daripada pihak Kolej Kediaman dahulu dengan alasan-alasan yang munasabah. Okey, keempat, perniagaan tanpa kebenaran. Kelima, memasak. Keenam, ponteng solat Jumaat. Dan ketujuhnya, mengisihkan rakam menginap di bilik. Ini adalah kesalahan lazim yang berlaku di Kolej Kediaman. Sebagai contohnya, aktiviti memasak adalah dilarang, sekeras-kerasnya adalah dilarang kerana berlaku sebelum ini di mana ada pelajar membawa satu peralatan yang tidak dibenarkan, iaitu seperti membawa water heater. Pelajar ini memasak dalam water heater, memasak Maggi dalam water heater, dan water heater tu ditinggalkan di tengah bilik, dan pelajar ini pergi ke bilik kawannya. Dia tanpa sedar water heater tu bukanlah auto padam lah. Jadi water heater ni telah menyebabkan kebakaran di dalam bilik pelajar berkenaan.
Pelajar ini telah dikenakan telah dikeluarkan daripada Kolej Keniaman kerana telah membawa kepada mengganggu-gugat keselamatan pelajar di Kolej Keniaman. Okey, seterusnya sebagaimana adik-adik maklum, sekarang ni kita berada dalam tempoh kawalan pergerakan. Okey, di Kolej Keniaman juga terdapat beberapa tata cara yang perlu diambil perak oleh adik-adik, utamanya tata cara di bilik penginapan pelajar. Pastikan adik-adik mematuhi SOP yang ditetapkan seperti membuka pintu tingkap bagi pengendaraan yang baik, tidak berkumpul di bilik pelajar, yang mana bilik pelajar ini adalah disediakan untuk 2 orang sebilik. Dilarang sama sekali untuk berkumpul di dalam bilik. Okey, seterusnya tata cara di kafeteria. Pastikan adik-adik menjaga jarak fizikal, memakai mask dan membeli makanan secara bungkus. Okey, dine-in setakat ini tidak dibenarkan. Okey, seterusnya tata cara di surau. Dikhususkan untuk menunaikan solat fardu saja, berwuduk dari bilik dan membawa telekong dan sejadah sendiri, duduk tempat yang bertanda, terus keluar selepas bacaan doa, dan seterusnya dilarang berkumpul atau di dalam dan di luar surau. Okey, di Kolej Keniaman juga terdapat koperasi siswa, mana-mana adik boleh mendapatkan bekalan harian di koperasi siswa. Pastikan adik mematuhi peraturan-peraturan berkenaan dan digalakkan untuk menggunakan penggunaan transaksi tanpa tunai. Okey, seterusnya tata cara berurusan di pejabat. Hendakkan adik berurusan dengan mengamalkan iaitu memakai mask, menjaga penjarakan dan sentiasa elakkan daripada berlakunya kesesakan. Okey, ini adalah soalan-soalan lazim yang biasa ditanyakan oleh pelajar apabila berada di Kolej Keniaman. Pertamanya, soalannya adalah apakah kelayakan pelajar untuk tinggal di Kolej Keniaman? Okey, sebagaimana saya maklum sebentar tadi, pelajar-pelajar tahun 1 adalah diberi keutamaan untuk tinggal di Kolej Keniaman. Dan soalan kedua, berapakah yuran Kolej Keniaman yang akan dikenakan kepada pelajar? Yuran, terdapat 2 kategori yuran dikenakan dalam setiap satu semester jika adik menginap di Kolej Keniaman. Okey, setiap satu semester tu dia ada 2 kategori, iaitu yang pertama akan di-charge sebanyak RM665, keduanya RM532. Perbezaannya ada mengikut penginapan yang adik tinggal. Okey, untuk maklumat adik-adik, pelajar-pelajar baru akan masuk sekali ini akan adik-adik semua insya-Allah jika ada peluang adik-adik akan tinggal di apartmen dengan bilik 6 bilik dan semuanya bilik air di dalam Kemudahan itu adalah kemudahan yang terbaik untuk adik-adik. Okey, charge untuk semester ini saya dapat maklumat yang adik-adik akan berada dalam semester pendek. Jadi charge yang akan dikenakan berbeza sedikit. Semester pendek ini kebiasaannya di-charge sebanyak RM315 dan charge keduanya RM252 berdasarkan penginapan yang disediakan. Okey, seterusnya, jika berlaku kes-kes kecemasan di manakah pelajar boleh membuat aduan? Okey, pelajar boleh membuat aduan dalam waktu pejabat, sama ada datang ke pejabat Kolej Keniaman ataupun membuat aduan di pusat kesihatan pelajar secara direct boleh menelefon sebagaimana saya maklum tadilah
nombor telefon yang tertera sebentar tadi. Ada juga jika berlaku selepas waktu pejabat, adik-adik semua boleh merujuk kepada fellow kolej kediaman yang bertugas pada hari berkenaan. InsyaAllah pihak kami akan sentiasa membantu pelajar-pelajar yang berada di kolej kediaman untuk memastikan adik-adik semua berada dalam keadaan terbaik. Saya rasa itu sajalah sedikit sebanyak taklimat mengenai kolej kediaman dan kesihatan pelajar. Okey, adik-adik bolehlah untuk mendapatkan maklumat lanjut, adik boleh layari portal Kolej Kediaman di www.uneza.edu.my Kolej Kediaman. Semoga dengan sedikit sebanyak maklumat yang saya berikan ini dapat membantu adik-adik jika berada di Kolej Kediaman kelak. InsyaAllah. Dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya ucapkan tahniah sekali lagi kerana adik-adik berjaya melanjutkan pelajaran di pelajaran di Universiti Sultan Zainal Abidin. Tahniah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.